ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati pengerusi dan jawatan kuasa Imam Masjid, Imam Surau, Imam tugas malam ni, sahibul sahabat. Tuan-tuan yang kejut untuk sahibul tu, kalau dekat Qadi untuk sahibul samahah, mukti-mukti kita sebut sahibul samahah. Kalau kita nak muliakan kawan-kawan kita, sahibul fadilah, sahabat yang dimuliakan. Dalam bahasa Arabnya sahibul fadilah. Tuan-tuan dengar kata lagi, ni sama dengan mufti ke? Tak, sahibul fadilah tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, sahabat yang dimuliakan, fadil. Imam yang bertugas, saya sebut Cikgu Rahim. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, alhamdulillah, marilah sama-sama kesempatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada malam ini, tuan-tuan, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesihatan, dengan kelapangan masa, ruang yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada malam ini. Sekali lagi dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah. Kau ingatkan tak usam? Dan tak usah. Dan alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kita terus diberikan keizinannya untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu halaqah az-zikri ini. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan ini sebagai persediaan kita ataupun sebagai suatu wadah, satu tempat, satu platform untuk kita menyediakan diri kita ini, tuan-tuan, sebagai hamba Allah, menjadikan hati kita ini hati yang sempurna, ataupun meletakkan kita ini di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh, insya-Allah. Itulah harapan kita, tuan-tuan. Kita menghabiskan masa setengah jam ataupun barangkali lebih sedikit lepas maghrib dan isya ini, tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, antaranya kita nak redha Allah, redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nikmat yang paling hebat, yang paling agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya kecuali redha-Nya. Itu yang kita minta setiap kali kita paling memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan, apa yang kita minta, tuan-tuan? As'aluka ridhaka wal jannata. Redha engkau ya Allah, dan juga syurga. Dengan redha itulah, tuan-tuan, kita nak kita dibawa masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita akan dibawa masuk dalam syurga kalau kita jauh daripada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, sedikit, tuan-tuan, kita menghabiskan masa setiap malam selepas maghrib yang begini, tuan-tuan, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni kita nak tengok, saya duk belek tengok tarikh. Saya tak tulis dalam hadis yang ke-19 dulu, saya tak tulis tarikh, tapi ada tercatat Taman Serai Setia. Artinya saya dah bincang dah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-20 ni tak tercatat lagi nama Serai Setia. Jadi kalau terulang pun, tuan-tuan, minta maaf lah, ustaz tak ada benda lain nak cerita kat kami, benda yang sama aja, tuan-tuan. Dalam bagi nama dalam kaedah bahasa Arab tu, iza takarrara taqarrara. Bila berulang-ulang tu, benda tu sebenarnya menjadi satu benda penting. Jadi kalau benda yang kalau dah terulang apa yang kita bincangkan ini, tuan-tuan, maka terimalah, kan? Hadis yang ke-20 malam ni kita nak tengok daripada rangkaian hadis-hadis akhir zaman yang ditulis ataupun yang kita ambil daripada peristiwa akhir zaman, 40 hadis peristiwa akhir zaman.
Ustaz Zamzam fahmi Zamzam ni tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang ke-20 malam ni, yang dia ambil pendek aja hadisnya, empat baris sahaja hadis ni daripada hadis yang panjang. Dia ambil hadis yang panjang kerana dia menumpukan kepada peristiwa akhir zaman tu. Hamba menjadi tuan dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Akhir zaman ini antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW, antaranya ialah hamba menjadi tuan. Seorang hamba tapi menjadi tuan. Dibincangkan macam mana dia katakan hamba menjadi tuan. Mana dia seorang hamba tapi menjadi tuan, dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Mencakar langit ni artinya bangunan yang tinggi-tinggi, yang melampaui tingginya. Hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis ni hadis antara hadis awal yang diriwayatkan ataupun hadis-hadis permulaan Islam. Hadis bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Ketika kami duduk sama-sama dengan Nabi, kata Sayyidina Umar, satu hari kami duduk dekat dengan Nabi, ramai-ramai duduk dengan Nabi ini. Istala'a alaina rajulun, mai seorang lelaki. Segak, pakaiannya segak, baju putih, rambut tersikat rapi. Artinya la asaru, tidak ada kesan musafir pun dekat orang tu. Tapi kata Sayyidina Umar, yang kami pelik, kami tak kenal pun. Kami tak kenal pun lelaki yang menghadap Nabi ini. La ya'rifuhu ahadun minna, di kalangan kami yang ramai-ramai tak ada seorang pun yang kenal dia. Tapi nak kata dia seorang musafir, tak ada pun kesan musafir. Kesan musafir ni kita faham lah tuan-tuan. Kita balik kerja sampai rumah pun dengan muka com, dengan rambut kalau rambut panjang sikit tu kan, apa nama lain macam tu, baru balik kerja kulim je. Ni kesan musafir ni tuan-tuan, tak nampak baju yang kotak-kotak, rambut tersikat rapi, dia kata. Dalam hadis tu rambut tersikat, rambut pun terbelah elok, hitam relip rambut dia. Dia main duduk dekat Nabi, dia tanya beberapa perkara kepada Nabi. Bila habis tanya dekat tu, dia tanya, lepas tu dia yang mengiyakan jawapan Nabi. Betul, jawapan kamu betul. Tanya tentang iman, betul jawapan kamu. Tanya tentang apa nama kiamat, Nabi kata orang yang tanya ni lebih arif daripada orang yang ditanya. Akhirnya bila dah habis semua, bila summa intalaqa bil habis, di akhir hadis tu, bila lelaki ini berpisah ataupun pergi, maka Nabi SAW bertanya, siapa, apa tahu tak siapa yang mai tadi ni? Siapa yang mai tadi? Maka kata Umar, qala ya Umar at-tadri man sa'il, wahai Umar, engkau tak siapa yang tanya tadi ni? Ini dalam bahasa kita lah tuan-tuan. Umar kata Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu akhirnya Nabi kata, atakum fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang kepada kamu tu Jibril. Dia mai buat apa? Atakum yu'allimukum dinukum, dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Rupa-rupanya tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi di permulaan awal Islam dulu, dalam perbincangan hadis ni tuan-tuan, mereka pun tak berani nak tanya dekat Nabi, tak berani nak tanya, tak berani nak bersoal jawab dengan Nabi. Lalu Jibril turun dengan rupa seorang lelaki, bertanya, bersoal jawab. Lepas tu barulah sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi hal-hal yang berkaitan. Dan perbincangan kita malam ni tuan-tuan menumpu kepada yang ketiga yang ditanya oleh Sayyidina, yang ditanya oleh laki-laki ni. Apa dia tanya? Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Laki-laki ni tanya, ya Muhammad, bagi tahu kat aku tentang hari kiamat ni. 1400 tahun dulu, malaikat Jibril tanya dekat Nabi tentang hari kiamat ni. Qala, Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Adapun
orang yang bertanya tu lebih arif daripada orang yang ditanya. Tuan, kita pun kadang-kadang macam tu. Kadang kita ni antara tabiat kita nak tanya, kita cukup takut. Tak kira lah siapa tuan-tuan, hang student ke, hang bapak student ke, hang student tak lagu mana punya student ke, time nak tanya cukup takut. Tak rasa soalan tu saat gini, soalan ni tak cerdik nak tanya. Kan? Kita rasa macam tu tuan. Kita punya apa orang panggil ni? Sikap kita tu tak macam tu Arab tuan-tuan. Tu Arab dia tanya berjabu. Tu beza orang tu, sikap kita orang Melayu dengan level orang Melayu lah. Kita contoh orang Arab tuan. Orang Arab ni dia punya tahu sikap dia tu kira memang kalau benda hak tak betul itu tuan-tuan, lala tu juga. Pernah satu ketika masa saya pergi Mesir baru ni, tak baru ni lah, Cikgu Rahim baru lagi, saya lama sikit pada tu 2012 semayang Zuhur kan, kita semayang ikut dia, ikut semayang Zuhur, kita ikut dia kan. Lepas tu ikut dia sebelah situ. Bila ikut dia lepas tu adalah 3 orang guru. Bila habis Zuhur tu mangkit buat asar, mangkit pula buat asar kosor. Lepas tu mai kawan kita hak tadi, hak grup-grup yang tak dan tadi ni kan, kita lapis awal 3 orang, hak lapis tu depa buat jemaah asing pula sana. Sini kita buat jemaah, ada jemaah lah. Satu grup 3 orang. Grup kita hak ramai hak masuk lewat tu, tak mai ikut kita ni, buat jemaah tanu buat depa nak sembahyang daripada Zuhur nak qada 2 kali, asar nak qasar, nak jamak qasar tuan-tuan. Tu Arab tunggu. Dia tunggu tuan-tuan, dia tunggu kami bagi salam lah, kata dia marah tu, wallahi la yasihu, tak kata sembahyang apa tak sah, dia kata. Pasal apa? La jama'ata, tak ada 2 jemaah dalam satu tempat. Tak ada 2 jemaah dalam satu tempat. Dia kata ni apa sah jemaah tanu, nu ada lagi jemaah, dia kata. Dia tengok kita orang Melayu kan. Dia kata taklah hang batal sembahyang apa batal, dua-dua batal, dia kata. Oh, dua-dua batal, dihukum dua-dua batal. Kita pun terang cakap lah Arab patah-patah kan, cerita kat dia Arab. Dia kata ya kalau Syafi'i ni hukum dia tak sampai tahap haram. Tak haram, dia kata. Dia baca hadis Nabi, Habat kata perangai dia. Oh, perangai dia. Kalau kita orang Melayu ni kita tengok itu jelah kan. Kita tengok gitu jelah. Kita tak berani nak tak ni panggil orang Arab. Beza antara kita dengan Arab betul. Kalau dalam kuliah tu, duduk di depan tu, saya teringat masa time saya tu kuliah dakwah. Dalam kuliah dakwah ni dia ada satu slot dia khutbah. Bila dia panggil siapa-siapa mai lah depan tu khutbah. Tak kira apa tajuk, hang cakap lah. Hang cakap bahasa, kalau hang orang Melayu nak cakap bahasa Melayu, up to you, dia kata. Tanya nak tengok hang khutbah kan. Kita time tu sorok belakang. Sorok belakang kan. Tapi ada seorang kawan, dia selalu depan. Apa nama dia, memang dia selalu bila apa nama pensyarah suruh khutbah dia dulu bangkit. Dia dulu bangkit khutbah. Tuan kenal lah, kalau saya sebut pun tak salah lah kalau saya sebut tu. Tak Sobri Arsyad. Dia tak takut tuan-tuan. Dia tak takut. Kalau masjid dekat dengan rumah Penang tu, dia jadi tok imam. Dia jadi tok bilan dengan tok imam. Dia minta kat tu dekat masjid, dekat bilan masjid tu, dia yang akan azan. Lepas tu kalau kadang-kadang dia jadi imam. Kita orang Melayu lain ni tengok kerak belakang. Nak buat kata majoriti orang Melayu macam tu. Orang yang ditanya tidak lebih daripada mengetahui daripada orang yang bertanya soal yang tanya tadi ni. Maka qala fa akhbirni an amaratiha. Nabi tak jawab bila Jibril tanya tentang tentang hari kiamat tu. Lalu Jibril bertanya pula tentang fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat ni. Tentang tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ni Nabi sebut ada 2 tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Satu, Nabi kata bahawa hamba akan melahirkan tuannya. Seorang hamba akan melahirkan tuannya. Macam mana? Dihuraikan, ditafsirkan.
seorang hamba melahirkan tuan itu dengan beberapa tafsiran. Satu, tuan-tuan, seorang pembesar kahwin dengan hamba. Artinya kahwin dengan amah dia. Kahwin dengan amah. Anak yang lahir tu adalah tuan kepada mak dia. Satu, tuan kepada mak. Artinya anak tu walaupun dia anak, tapi pak dia tu tuan, pak dia tu pembesar, anak tu jadi tuan. Itu satu tafsiran, antaridal amatu rabbataha. Tapi yang ada tafsiran lain yang menyebut bahawa anak-anak ataupun melihat yang dikatakan hamba akan melahirkan tuannya itu, tafsirannya antaranya ialah ramainya anak-anak yang menjadikan ibu bapa mereka itu macam hamba, anak-anak jadi tuan. Tuan, kalau kita tengok benda-benda yang macam tu dekat-dekat dengan akhir zaman ni, kita melihat tafsiran-tafsiran yang begitu dekat dengan kita. Anak-anak menjadi tuan kepada mak ayah dia. Betul lah tuan-tuan. Semua anak kecil-kecil memang anak kecil nak pergi sekolah kan, ikat tali kasut. Dia satu, abah tali kasut terkeluar ni, abah lah ikat. Nak buat kan mana kan? Tu tak beli tali kasut ada tali tu, beli tak ada tali. Cuma serupa ya. Kan? Nak abang kata gitu. Tak apalah kecil-kecil tu kita manja-manjakan, kita berpegang kepada Nabi kata manja anak kamu ketika umur 7 tahun. Tapi ada tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok setengah-tengah tempat anak-anak sampai kata 3, kata 4, kata 5 pun macam saya tak kata lah, saya sebut seolah-olah macam memperhambakan ataupun menjadikan ibu bapaknya itu macam hamba. Artinya kasut sekolah pun mak basuh. Itu kalau kita nisbah dengan anak-anak tuan-tuan. Dan nak tengok hak lebih pada tu lagi, hak lebih nampak lebih besar sikit pada tu tuan-tuan. Mak ayah pula tolong pula cucu. Nah juga tuan-tuan ditafsirkan, diuraikan, disebutkan antara mak ayah, atuk tok wan tolong bela cucu. Betul lah, ni biasa sangatlah kita tengok kan. Saya pernah tanya kepada seorang ni, nak buat kena kalau tok dengan tok wan tu syok sangat, nak sangat bela cucu tu, bolehkah dia kata kita sebagai seorang anak ni bagi anak kita kat tu, kita tak payah bela bagi anak tu kat ayah, mak ayah kita. Ceramah tu kata jangan sesekali dia kata menyerahkan ataupun bagi anak, dia kata seolah macam memperhambakan, menjadikan mak ayah itu sebagai hamba. Tapi tuan-tuan, hari ni kita tengok yang benda yang macam tu dah menjadi perkara biasa dalam masyarakat kita. Anak yang menjadi tuan kepada ayah ataupun mak ayah, ibu bapa yang menjadi tuan, yang menjadi hamba kepada anak-anaknya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kepada itu, na'udzubillah lah tuan-tuan, dah walaupun terjadi, tapi kalau sedaya upaya kita cuba nak mengelak tuan-tuan, kita elaklah daripada kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi itu tuan-tuan. Mana antaridal amatu rabbataha. Yang kedua, Nabi kata antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i. Apa dia? Kamu akan melihat orang yang berjalan tanpa kasut, orang yang bertelanjang lagi miskin, yang hanya mengembala kambing, berlomba-lomba untuk membina, untuk membuat binaan. Yatatawaluna fil bunyan. Tuan-tuan, membina binaan. Dan kalau kita tengok binaan ini tuan-tuan, kalau kita melihat kepada yang Nabi kata dulu orang miskin, papa ke dana nak beli kasut pun tak boleh nak beli kasut. Tapi hari ini tiba-tiba orang-orang ini dia kata mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi.
Betul, bangunan yang paling tinggi hari ini di mana tuan-tuan? Nombor 1 bangunan yang paling tinggi sekali. Ini 2013 punya rekod. Tak tahu dah 2014 buat dah terbaru. 2013 nya tu Burj Al Khalifa tu lah. Burj Al Khalifa tuan-tuan, dia apa nama dia, saya catat sikit tadi ni, tak mana catat dia. Burj Khalifa tu 828 meter. Di mana tuan-tuan? Di Emirat Dubai. Dubai, tak apalah, dia orang kaya. Tapi nak abang kata bangunan yang tinggi-tinggi tu, ada 900 apartmen. Atas tu 900 apartmen dengan kos 1.5 miliar. Banyak mana? Miliar, bukan million. Berapa kosong Cikgu Zul? Berapa kosong? Tak tahu berapa kosong mana. 1.5 miliar. Dibina tahun 2004, dia apa nama, diguna pakai tahun 2010. Di mana tuan-tuan? Di negara orang Islam. Kita boleh bangga lah tuan-tuan. Di satu sudut kita boleh bangga, kerana bangunan yang tertinggi sekali terletak di negara Islam. Tapi sebenarnya itulah tanda, Nabi kata, ingat tu tanda-tanda kiamat. Yang paling tinggi lah 828 meter. Korang 122 meter lagi nak cukup 1 kilometer. Panjang, tak tahu tuan-tuan. Siapa pernah pergi Emirat, dia boleh tengok lah macam mana kan. Baru ni dia tunjuk dalam TV bunga api yang paling sempena sambutan tahun baru tuan-tuan. Pecah rekod di Burj Khalifa ni, bunga api yang paling, dia kata paling besar kan, paling paling lama kan. Bunga api tu kan sambut tahun baru. Dia pecah daripada bawah naik ke atas kan. Lepas tu ke atas bawah dah bangunan tu tunjuk dalam TV tuan. Burj Al Khalifa di negara umat Islam, negara Islam lah kita buh tuan. Yang kedua di mana? Yang kedua menara jam di Mekah tu tuan. Burj Abraj Al-Bait Tower di Mekah, dikenali sebagai Mekah Royal Hotel Clock Tower. Kalau tuan-tuan tengok dia punya jarum jam minit tu 42 meter. 42 meter jarum jam. Dia kata boleh nampak 30 km sebelum kita sampai Mekah tu, kita boleh nampak dah menara tu. Siapa yang tak pergi lagi tu, cepat-cepatlah pergi tengok. Di mana dia duduk berdepan dengan pintu King Abdul Aziz, no? Pintu nombor 1 kan. Pintu nombor 1 King Abdul Aziz tu. Kita keluar King Abdul Aziz tu, dia tinggi tuan-tuan. Dia ada 7, kita kata apa? 7 apa? 7 menara. Yang paling tinggi hak tengah-tengah tu. Hak tengah-tengah tu tengah jam. Tapi hebatnya jam tu tuan-tuan, bila azan jam tu akan bertukar warna. Tuan tak perasan? Dia akan tukar jadi kena hijau. Jam tu tuan-tuan, dia akan buat lampu-lampu dia akan berubah. Akan berubah, ayat-ayat dia akan berubah semua kan. Ya, di satu sudut kita rasa hebatlah. Hebat. Walaupun sesetengah ramai ulama-ulama yang sebenarnya dengan kita tengok dalam cerita-cerita tu tak berapa nak suka apa nama dibina itu. Sebab dia kata boleh mengalihkan ataupun boleh membuatkan orang hilang khusyuk apa nama tawaf. Awak tu pusing tengok jam. Jam besar tuan-tuan, besar. Saya dapat dia punya tu apa nama cara dia punya berapa ada lampu dalam tu apa semua, tapi tak cari tak jumpa dia pamphlet tu berapa dia punya jari dia tu. Tapi yang paling tinggi lah 601 meter. Ada 120 tingkat. 120 tingkat. 5 tingkat di bawah tu supermarket. 5 tingkat di bawah supermarket. Dan ada surau di situ. Surau yang celui 10,000. di apa nama di bangunan tu tuan-tuan, ada
ada satu surau yang boleh celui 10,000 orang. Allahu Akbar. Betul lah. Sa'na Masjid Berasarai 3,000 pun tak sanggup nak rasa lagu besar tak ada kan. Ni surau boleh sekali semayang dalam tu 10,000 orang. Sebab tu orang yang hebat-hebat, orang besar kan, mereka pakai semayang ni tu ya. Ngadap apa kan, ngadap. Sebab ada fatwa kata 100,000 itu meliputi bukan kadang di Masjidil Haram tapi di kota Mekah tu. Di Mekah tu. Tapi kita yang nawai-nawai ni Nabi berebut depan Kaabah tu lah. Dia orang besar tu dia tak berebut lah. Tuan-tuan duduk di atas tu nampak Kaabah depa. Dan bilik depa apa depa sembahyang ikut. Kadang-kadang setengah depa taib ikut imam di Masjidil Haram. Wallahu a'lam sejauh mana tuan. Itu betul lah. Masa saya pergi Mekah tahun 2010 kan nak cucuk tu saya antara yang terlewat. Dia bagi nama Rayuan. Lepas tu nak cucuk tu adalah hamba Allah 2 orang, suami isteri. Dia tanya saya pergi dengan package ke? Tak. Kami tabung haji. Rupanya grup saya pergi cucuk tu semua dengan package. Kita kami dengan package. Dia tanya dia, kita 42,000 sepasang lah. Tak, seorang 42,000. Tapi dia kata tu kira murah tu. Dia kata yang paling mahal 150,000 buat package seorang 150,000. Wallahualam lah tuan-tuan. Duduk lagu mana tak tahu. Teringat Nabi juga tu. Tengok je macam mana. Apa nama 120,000 seorang. Tuan-tuan, berebut sama kita agak kot. Semua tak tahulah kan. Tak tahulah. Wallahualam lah tuan-tuan. Mungkin kita tak tahu. Mungkin mereka tak berebut kot. Mungkin mereka ada waktu-waktu mereka apa semua kan. Tapi kalau orang besar-besar tu memang tak berebut kan tuan-tuan. Memang tak berebut. Dia tengok Datuk Najib pergi baru tak berebut. Bukan seorang-seorang dia je. Orang panggil apa? Boleh cium Hajarul Aswad. Tak nak tambah kacau. Kita baca balik dalam satu peristiwa Nabi nak pergi melontak. Nabi nak pergi melontak tuan-tuan dalam Jamratul Aqabah tu. Nabi nak pergi melontak sampai nak gaya nak pergi tu sampai orang panggil apa? Orang pakat nak melontak tuan-tuan. Hari yang ke-10 nak melontak tu memang itu saat yang paling kritikal. Orang tu pakai ihram tu lama dah nak pakai baju kan. Jadi waktu kritikal. Bukan lah zaman Nabi pun dah kritikal. Bila sahabat-sahabat tengok Nabi tak boleh masuk, 4-5 orang sahabat ni cuba bangkit dan buat orang panggil apa macam kita kata buat apa? Buat macam benteng lah Nabi nak bagi Nabi masuk. Nabi kata jangan. Nabi tak bagi buat. Nabi nak macam tu Nabi nak melontak dalam keadaan yang macam tu. Macam kita melontak lah. Kita pun hari ni sebenarnya tenang sikit dah. Nak pi tu ya yang crowded. Tapi jemaah haji Asia Tenggara melontak tingkat 3. Tu Rahim lah. Kita melontak tingkat 3 kan. Tuan-tuan, tingkat 3 melontak. Kalau melontak bawa di bawah tu memang tentulah. Tapi 3 tingkat kan 4 tingkat dah lah ni. 4 melontak pun bertingkat tuan-tuan. Jemaah haji Asia Tenggara dia bawa naik atas. Naik atas melontak. Dia buat payung palung macam tu pergi melontak. Dekat tu boleh tengalung lah. Tapi tengok hak bawah tu, guru hak bawah tu, yang terbang belakang tuan dengan payung. Hak bawah dengan payung dengan kasut terbang semua. Ingatkan main-main. Kita dengar orang cerita kata kasut terbang, payung terbang, dia akan melawak main. Bila kita pergi tengok memang ada tuan-tuan. Saya pergi tahun 91 melontak di bawah tu memang ada kasut yang terbang, payung yang terbang. Wallahualam lah macam mana mereka faham tuan-tuan. Walaupun dia kata batu tu pun masih lagi berada bangunan bangunan yang kedua tertinggi itu pun di negara negara Arab tuan-tuan. 600 meter 120 tingkat, ada supermarket, kemudian ada surau apa semua. Yang ketiga barulah dia pergi di Taiwan. Bangunan di Taiwan 508 meter. Kemudian di Shanghai, China
di Shanghai di China, kemudian yang kelima di Hong Kong, yang keenam di Malaysia, menara berkembang Petronas di Malaysia, yang ketujuh di China. Abang kata, tuan-tuan, apa nama, dulu kalau dulu nak beli kasut, dia kata, Nabi kata apa dia, kamu akan melihat orang yang berjalan tanpa kasut, dan orang yang bertelanjang lagi miskin, hanya mengembala kambing. Itu tabi'i orang Arab, tuan-tuan, tapi berlumba-lumba untuk membuat binaan. Ambil duit mana? Dia kata yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Tuan-tuan, terpaksa berhutang daripada orang lain. Ada pula yang menafsirkan bahawa yang dimaksudkan berlumba-lumba membina bangunan itu adalah orang miskin yang pada akhir zaman akan menjadi kaya dengan mengejut, sehingga ada pada waktu kemarin masih saja tak berkasut, tapi hari ini, tiba-tiba hari ini dia sudah dapat membuat bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Tuan-tuan, dua tafsiran lah yang dikatakan bangunan dua tanda-tanda ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tanda yang disebutkan, dua tanda alamat yang disebutkan oleh Nabi ini, tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini memang dah pun ada. Betul, kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi kata ada 10 tanda besar. 10 tanda besarnya keluar asap, dajjal, apa semua tu, tu belum lagi. Tapi tanda-tanda kecil yang Nabi sebut hari ini dah pun berlaku. Okey, tuan-tuan, soal tanda-tanda kiamat itu yang berlaku dah berlaku. Cumanya, tuan-tuan, bagaimana persiapan, apa yang perlu kita buat, itu sepatutnya yang Nabi lontarkan soalan tu. Persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat itu, bila kita perlu siap, dan bagaimana persiapan untuk nak berhadapan dengan hari kiamat ni. Surah 3 soalan yang disebutkan. Satu, persiapannya itu dia kata apa yang perlu siap. Kita perlu siap apa, tuan-tuan? Kita nak berjumpa dengan hari kiamat ni yang pasti akan berlaku. Bila? Wallahu a'lam, kita tak tahu bila. Tapi tuan-tuan, dia pasti akan berlaku. Mungkin bukan zaman kita, barangkali mungkin puluh tahun akan datang, tak tahulah, wallahu a'lam bila yang akan berlakunya. Tapi keseluruhan alamat kecilnya tu dah pun berlaku. So, bila bercakap berkaitan dengan apa yang perlu kita siapkan, Nabi kata, satunya Nabi sebut dalam satu hadis yang agak panjang. Nabi sebut dalam hadis tu tentang satu perkara, 2 kali Nabi sebut. Apa dia? Pertama, Nabi kata dalam itu, hendaklah kamu bersiap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataan takwa tu Nabi ulang 2 kali dalam satu hadis sebagai